Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada penghujung Ramadan, 29 Ramadan. Pada hari yang mulia, hari Jumaat yang penuh dengan berkat. Mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan oleh Allah dan diterima Allah segala amalan kita. Baik, insya-Allah seperti yang dijanjikan, kita akan meneruskan buku kitab ni, Al-Islam wa Alaqatuhu bil Irhab, dengan panel kita yang sangat hebat, tidak lain tidak bukan Al-Fadil Al-Allamah Syekh Muhammad Farid Hadari. Ustaz Farid yang juga merupakan nakib saya lah. Dapat membuang masa. Hari ini kita akan terus kepada khulasatul kitab. Mungkin Ustaz Farid boleh khulasahkan dengan lebih umum lah kot, dengan baki-baki yang kita tak bincangkan pada sesi sebelum-sebelum ni. Jadi tanpa membuang masa, saya silakan Ustaz Farid untuk meneruskan sesi kita. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada al-akh al-ustaz al-faqih Abdul Muiz yang sekarang ni sudah berpindah ke tempat kerja yang baru, yang lebih hebat lagi. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada petang ini sama-sama kita akan membuat kesimpulan disebabkan masa kita pun terhad dan ini merupakan detik-detik akhir kita menuju kepada pengakhiran Ramadan. Maka insyaAllah pada petang ini kita akan cuba simpulkan daripada inti buku tulisan Al-Fadil Al-Alamah Tuan Guru Presiden PAS, yang mana saya kira buku ini satu daripada perkara yang perlu dijadikan sebagai silibus tambahan bagi anak-anak muda yang mahu mengetahui perkembangan Islam dengan lebih besar dan juga dengan ufuk minda yang terbuka. Walaupun kita memahami bahawasanya perlu kita menuntut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan asas syariat, akidah, akhlak dan sebagainya, tetapi dengan melihat kepada perkembangan dunia Islam pada hari ini, berhajatkan kepada anak-anak muda yang sentiasa menginginkan kepada kembalinya sebuah kemuliaan Islam itu, maka nak tak nak perlu kepada kita semua melihat dan juga kembali tulisan Tuan Guru ni, kerana dia bersifat semasa dan membincangkan tentang geopolitik yang lebih luas. Baik, pada perbincangan kita yang lepas, kita ada bincangkan berkaitan dengan kharitah jadidah ataupun peta dunia baharu, yang sebenarnya perkara ini telah dibincangkan oleh Tuan Guru Presiden di Kelantan sehingga saya 4 bulan yang lepas, ketika meraihkan ataupun membuat satu seminar tentang 30 tahun membangun bersama Islam di Kelantan. Dan Tuan Guru mengupas berkaitan dengan pembentukan peta dunia baru, yang sebenarnya perkara ini perlu difahami dengan lebih cermat lagi lah. Dan perkara tersebut dihuraikan dalam buku ini, iaitulah pada bab setelah daripada kita bincang tentang sahwah Islamiyah, tentang kebangkitan Islam, kemudian kita masuk berbincang tentang peta Timur Tengah yang baru, yang mana perkara ini Tuan Guru terangkan bagaimanakah sejarahnya, yang mana daripada satu menteri luar Amerika, Condoleezza Rice, yang memulakan istilah the new Middle East. Dialah antara individu yang bertanggungjawab melakar peta dunia yang baru ini,
dan juga dia juga merupakan bekas setiausaha Presiden Amerika. Dan pada tahun 2006 perkara ini berlaku, berlanjutan sehingga ke hari ini. Bahkan sehingga saya, Tuan Guru Presiden pernah bagi tahu bahawasanya apa yang dibuat oleh Rice ini, Condoleezza Rice ini, bukan setakat berlaku di the new Middle East, tetapi pelan itu akan berkembang dan berkembang sehinggalah yang kita lihat pada hari ini sudah berlaku di utara Afrika, yang mana berlakunya perpecahan di antara Arab dengan Barbar, kemudian Sudan, Mesir dan Iraq itu yang sudah berlaku pada hari ini. Bahkan Tuan Guru tekankan bahawasanya keadaan peta dunia ini sehingga sampai tahap nak memecahkan Malaysia sendiri kepada Malaysia Timur dan juga Malaysia Barat. Maka perkara yang ditekankan oleh Tuan Guru ni merentasi perbincangan berkaitan dengan Sunni Syiah tentang konflik-konflik dalaman umat Islam yang perlu dilihat dengan lebih luas lagi. Oleh sebab itu Tuan Guru membawakan sejarah yang berlaku dalam peristiwa ini, dalam buku ini, bila mana berlakunya Syarqul Awsat Al-Jadid ini, sehinggalah kepada pembentukan dua peta. Dan dalam buku ini pada muka surat 33 dan 34 ni dia tunjukkan bagaimana peta dunia yang sebelum dan juga selepas berlakunya ataupun setelah diisytiharkan Syarqul Awsat Al-Jadidah ini berlaku. Dan kita boleh tengoklah. Cuma saya tak akan huraikan panjang lah sebab Tuan Guru ada huraikan tentang setiap daripada daulah ataupun dual negara-negara yang berpecah ini, daripada Yamannya, Jordan, kemudian Iraq, daulah Kurdistan dan sebagainya. Jadi Tuan Guru pecahkan kepada bagaimanakah keadaan itu tersebut berlaku sehingga menyebabkan kelemahan Islam tu dan politik Islam berpecah belah. Dan perkara ini bukan benda yang baru. Sebab dasar farriq tasud, iaitu dasar pecah perintah ini sudah bermula lama dah. Bahkan walaupun setelah daripada 2006 kemudian berlaku pula Thawrah ataupun Arab Spring pada tahun 2010 hingga 2012 pun yang dikatakan nak membawa perubahan kepada politik Islam, dunia Islam pun tak berlaku juga. Bahkan sebaliknya, yang dikatakan kononnya akan membawa kepada sebuah reformasi yang hebat dunia Islam, tetapi sebagai kita tekankan pada pertemuan yang lepas, itulah tentang sahwah ataupun kebangkitan tanpa adanya kepimpinan yang baik, tanpa adanya panduan yang benar, maka dia akan membawa kepada halakah ataupun kehancuran yang kita boleh lihat sampai ke hari ini. Maka sebab itulah Tuan Guru sebut yang berlaku pada tahun 2006, yang berlaku pada tahun 2010 sebenarnya sudah berlaku pada seabad yang lepas, pada tahun 1916, ketika mana berlakunya Thawrah, mereka menentang kerajaan Turki Osmaniyah yang membawa semangat Arab ketika itu, sehingga mereka ini cuba nak menggulingkan kerajaan ataupun wakil kerajaan di Saudi, di Arab ketika itu, sehingga berjaya membuang Uthmaniyah di tanah Arab, kemudian digantikan dengan Arab Saudi, yang dikatakan mereka ini sebenarnya bukanlah membawa semangat nak bawa perubahan, tetapi akhirnya membawa kepada pecah perintah. Jadi dasar pecah perintah yang dibawa untuk memecah belahkan politik Islam ini sudah lama, dan dia makin lama makin berlaku sehinggalah kata Tuan Guru Presiden, sehinggalah sampai kepada hari ini pecah perintah yang berlaku di India, dipecahkan kepada Pakistan, kemudian Bangladesh, kemudian berlaku juga sehinggalah Tuan Guru sendiri pernah terlibat dengan isu yang berlaku di Aceh, ketika mana Aceh tidak mahu bersama dengan Jakarta atau Indonesia kerana kepuakan itu melihat kepada Jawa itu dekat dengan kekufurannya dan tak sesuai dibawa kepada Islamnya. Maka Tuan Guru turun di Aceh untuk memastikan balik kestabilan politik Islam itu terus berjalan, kerana Indonesia bukan hanya sekadar pada Aceh, bahkan negara Islam, umat Islam yang paling banyak berada di Indonesia. Maka begitu sekali Tuan Guru menekankan supaya jangan hanya dilihat kepada
perpecahan mazhab dan juga perpecahan dari sudut ideologi sahaja, sehingga mengenepikan politik Islam yang lebih luas, sebagaimana yang pernah digagaskan dahulu oleh almarhum Presiden Turki Najib Erbakan, yang menggagaskan supaya ada pembentukan 8 negara Islam yang perlu diperkuatkan lagi. Dan Tuan Guru kita semua tahu beliau merupakan anak kepada Syekh Najib Erbakan. Maka Tuan Guru menekankan perkara ini supaya ingat balik, jangan sampai berlakunya perpecahan dan berlakulah kerugian ini, kerana perkara ini bukan dirancang oleh umat Islam tapi dirancang oleh musuh-musuh Islam. Baik. Jadi itu ringkas berkaitan dengan Kharitah Al-Jadidah ini. Panjanglah Tuan Guru ceritakan tentang sejarahnya, tentang apakah kesan-kesan yang berlakunya. Jadi perkara ini panjang dan siapa yang membelinya perlu memerhatikannya dan mungkin kena cross check ataupun baca silang dengan buku-buku yang lain untuk lebih mengenyangkan minda kita bila membaca buku Tuan Guru ni. Baik. Seterusnya bila kita masuk kepada perbincangan satu bahagian yang telah dinyatakan di sini, tajuknya Tuan Guru sebutkan min huna na'lam wa nafham. Satu tajuk yang saya kira agak menarik lah. Ini pun kira dah bahagian akhir daripada buku ni. Setelah daripada Tuan Guru tekankan tentang kejahatan dan juga kemaksiatan ini berlaku bukan kerana salah siapa-siapa. Bahkan Tuan Guru pernah memetik satu hadis Nabi SAW, hadis rawahu Bukhari, wailul arabi min syarrin qad iqtarabah. Yang kata Nabi SAW, kemusnahan menimpa bangsa Arab disebabkan kejahatan yang telah mendekati mereka. Jadi dengan sabdaan Nabi SAW yang Nabi tekankan bahawasanya berlakunya kemusnahan bangsa Arab itu sendiri, sedangkan pernah Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha menanyakan kepada baginda SAW, kenapakah berlaku macam ni? Anuhlika wa fina salihun, katanya Sayyidah Zainab, adakah kita boleh ditimpa dengan bencana padahal di kalangan kita orang-orang yang soleh? Kata Nabi, na'am, betul, bahkan akan berlaku sekira banyak yang berlakunya kejahatan. Dan ada hadis yang mengatakan bahawasanya walaupun ramai orang-orang soleh yang berada di sana, tetapi tidak ada orang yang musleh, tidak ada orang yang nak memperbaiki, yang memujudkan islah itu sendiri, maka itu juga membawa kepada kejahatan. Dan kejahatan berlaku itu bukan pada maksiat semata-mata, tetapi berlaku juga pada kemungkaran yang lebih besar, itulah yang melibatkan penjarahan tanah-tanah Islam sehingga memecah belahkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Itu yang disebutkan dalam khulasah pada bab yang sebelum ini. Kemudian pada tajuk berkaitan dengan min huna na'lam wa nafham ini, Tuan Guru bawakan satu ayat Quran daripada surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 100, yang mana ayat ini menjadi satu daripada saya kira penting untuk kita fahamilah, kerana ayat selepas itu yang kita biasa dengar dalam khutbah Jumaat, iaitu ayat nak kembalikan kepada taqwa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang dibacakan tadi ialah seruan kepada orang beriman, iaitulah orang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian daripada orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Bagaimanakah kamu sampai kepada kekafiran padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di kalangan kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalannya yang lurus. Baik. Jadi ayat ini nak ceritakan tentang bagaimanakah di sana ada campur tangan satu golongan yang namanya Yahudi ini untuk menggugat ataupun merosakkan umat Islam sehingga mereka sedikit demi sedikit meninggalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan ini merupakan manhaj yang jelas dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Maka sebab itulah Tuan Guru sering kali ingatkan, kena kenal siapakah musuh kita yang sebenar, kena tahu tentang aulawiyat kita, bagaimanakah cara kita berhadapan dengan situasi pada hari ini. Bahkan peribadi saya mengatakan bahawasanya rugilah bagi kita semua yang mempunyai latar belakang pengajian agama, yang tahu tentang isu-isu yang melibatkan khilafiyah yang tak pernah habis-habis dibincangkan itu, sehingga akhirnya menimbulkan masalah hati, membawa kepada perkelahian yang tak berkesudahan. Dan ingatlah pesan Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, wa kana insan aktsara syai'in jadalah. Memang kata Allah Ta'ala, manusia itu dalam banyak hal suka sangat bergaduh, jadal, suka sangat berbantah-bantah dalam hal-hal yang boleh membawa kepada kelemahan umat Islam itu sendiri. Baik. Maka dalam buku bahagian ini Tuan Guru menekankan lagi sekali supaya sebagaimana yang ditekankan dalam ayat 101 hingga 105, iaitu Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini semua ayat-ayat yang membawa kita, menyuruh kita kepada kembali i'tisam, berpegang teguh dengan akidah yang benar dan tidak berpecah belah ataupun tidak membawa kepada perpecahan umat itu sendiri. Kemudian ditekankan lagi juga tentang ayat wal takum minkum ummah, hendaklah kamu menjadi umat yang mana menyuruh kepada kebaikan, ya'murun bil ma'ruf, membawa kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah kepada perkara yang munkar. Dan disebutkan juga wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum bil bayyinat. Jadi ayat 100 hingga 105 ini suatu muhasabah yang besar kepada seluruh umat Islam, khususnya anak muda yang menjadi tonggak kepada sesebuah kebangkitan itu sendiri, supaya kembali fokus kepada membawa dan kembali kepada kesatuan umat Islam itu sendiri, dan juga menjadi umat yang terbaik yang sentiasa berdakwah kepada perkara-perkara kebajikan dan kebaikan, membawa menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, serta mengelakkan daripada berlakunya perpecahan, yang mana perpecahan itu boleh membawa kepada berlakunya pecah perintah dalam politik umat Islam itu sendiri. Baik. Kemudian Tuan Guru tekankan juga, dia kata bacakanlah ayat ini, kata, dan juga rasailah, jangan sampai kita rasakan penyesalan terhadap apa yang berlaku pada hari ini. Dan Tuan Guru katakan supaya walaupun ayat ini diturunkan cerita tentang orang Yahudi yang nak membawa kerosakan kepada perpecahan Aus dan Khazraj, tetapi ambillah lafaz umumnya supaya kita sama-sama menjadikan perkara ini sebagai sempadan kepada kita. Baik. Kemudian Tuan Guru tekankan juga tentang bangsa Arab yang paling hampir dengan Israel ini, yang sepatutnya mereka inilah yang membawa kewajipan untuk membebaskan Palestin. Sepatutnya itulah yang dibawa. Tetapi bila mana berlaku pada hari ini, masing-masing dengan sifat kebangsaannya masing-masing, sehingga tidak merasakan negara jiran sebelahnya itu sebahagian daripada tanggungjawab mereka untuk membebaskan daripada cengkaman-cengkaman musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah yang kita nak tekankan di sini. Cuma bahagian yang ini saya kira satu daripada mungkin kita katakan sebagai muhasabah lah, yang perlu kita tekankan kepada ahli surah kita, kepada rakan-rakan kita dalam jemaah, supaya kembali fokus kepada isu yang sebenar, jangan sampai terbawa-bawa kepada musuh. Kerana tajuk selepas itu Tuan Guru tekankan tentang waman wara'a irhab al-ma'asud. Siapakah, kata Tuan Guru, di belakang, di sebalik daripada irhab yang terbaru ini. Dan Tuan Guru tekankan juga tentang serangan media-media
terpanggil serangan pemikiran, serangan media-media baru ini juga menjadi satu daripada cara penyebaran propaganda dan juga dakwah itu yang perlu difahami dengan lebih mendalam lagi lah. Dan minta maaf yang bab ni pun saya tidak sempat untuk pergi secara mendalam lah. Tapi secara ringkasnya Tuan Guru bagi tahu dalam bab ini tentang apa yang berlaku. Dia kata pertemuan antara Sunni dengan Syiah, tentang Arab dan juga tentang bangsa-bangsa lain ini, dia bukanlah kerana asasnya bukan kerana benda itu, tetapi dia berlaku disebabkan perpecahan dalam bab siasah itu sendiri. So sebagaimana siasah itu pernah memecahkan mereka, maka perlu kembali kepada siasah juga untuk menyatukannya kembali. Sebab itu dalam bab siasah ni kita perlu lebih terbuka lah. Dan benda ni pun kepada rakan-rakan kita di luar sana lah, yang perlu kita fahami, yang perlu kita tekankan kembali lah. Bukan bermakna kita mengiktiraf orang-orang ataupun yang bersalah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi untuk kita membuka ruang perbincangan demi kepentingan umat Islam. Cuma perkara ni ialah kita katakan susah juga nak terima, ramai juga yang mendapat pemikiran ini, tapi perlu diperjelaskan lagi lah bagi saya, sebab saya rasa ruang tu masih lagi ada. Tuan Guru sendiri pun sudah berjuang dalam Majma' Takrib pun lebih 30 tahun. Maka perlu kita fahami itu bukan perjuangan yang sia-sia lah. Walaupun kita faham ada juga ulama-ulama di dunia sana yang menentang perkara ini, tapi usaha-usaha kepada penyatuan umat Islam itu merentasi mazhab perlu diteliti lagi, khususnya kepada anak-anak muda yang masih lagi baru, yang baru nak berjinak-jinak dengan geopolitik ini. Jadi bukalah ruang untuk kita sama-sama mendapat kebaikan daripada ikhtilaf ataupun daripada perpecahan yang berlaku ini, supaya membawa kepada keuntungan Islam, bukan membawa kepada keuntungan musuh-musuh itu sendiri. Allahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Farid atas ringkasan yang dikemukakan oleh beliau. Cuma saya tertarik ada satu sementara Ustaz Farid tengah buat sesi tadi tu, saya sempat baca sikit antara yang disebut tentang perbezaan isu Syiah di Iran tu. Dalam surat yang ke-62 tu, Tuan Guru menyebut, limadha la tajtami'u amwalil arabi wa ulama wa khubara Iran wa Turkiya wal adiyah al-kathirah min Afriqiya ila Pakistan wa Afghanistan wa Indonesia wa Malaysia wa ghairuha yadat wahidah. Bermaksud lebih kepada kenapa kita tidak menyatukan, mengumpulkan harta, kekuatan ulama, kekuatan ketenteraan bersatu, dan kita menuju kepada satu matlamat yang lebih jelas, bukannya berada pada pecah belah antara satu sama yang lain. Mungkin orang agak skeptikal bila mana Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dilihat begitu seolah-olah mesra dengan Iran. Kita kena faham, Iran, Tuan Guru bukan bersifat mesra dengan Iran kerana sifatnya ataupun kerana kekuatannya semata-mata, tetapi Tuan Guru cuba untuk mencari titik persamaan supaya mereka tidak menyerang orang Islam yang lain dan orang Islam yang lain juga tidak menyerang mereka. Saya pernah teringat Datuk Seri Tuan Guru pernah menyebut bahawa mengapa kita boleh bersama ataupun bersekutu dengan Amerika Syarikat, dengan Rusia yang negara bukan Islam, tetapi malangnya dengan negara Islam kita tidak boleh bersatu dan bersama. Itu adalah titik poin yang sangat menarik lah. Bahkan Tuan Guru sebut alaisa minkum rajulur rasyid, kan? Bahkan mereka juga adalah manusia seperti kita, manusia sesama manusia itu pun kita susah nak memberikan penghormatan dan juga kerjasama yang baik. Jadi itu antara poin yang penting lah dalam bab yang disebut oleh Ustaz Farid tadi. Jadi disebabkan tak ada soalan, Ustaz, nak cuba bagi soalan pada Ustaz lah. Dalam bab al-Islam wa alaqatuhu bil irhab, kenapa sebenarnya Datuk Seri Tuan Guru Ayah Cik cuba untuk membawa kepada pembincangan pecah belah isu sesama Muslim, sedangkan kita tengok pada awalnya Tuan Guru nak cerita pasal irhab je,
tetapi dia pergi kepada kesudahannya adalah perpecahan. Mungkin Ustaz boleh rungkaikan sikit apa sebenarnya yang cuba dibawa naratif oleh Tuan Guru. Baik. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Apa yang saya sempat dan kita cuba fahami di sebalik daripada liku-liku perjuangan Islam itu sendiri, khasnya yang ditempuhi sendiri oleh pengalaman Tuan Guru Presiden kita, supaya nak memahamkan kepada kita bahawasanya musuh itu tak akan berhenti untuk menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena peganglah. Musuh ini kerja dia memang sentiasa akan mencari ruang sedikit demi sedikit untuk merosakkan Islam itu sendiri, sehingga akan dikatakan seandainya mereka tak mampu nak memurtadkan Islam, cukuplah bagi mereka untuk menjauhkan umat daripada Islam itu sendiri. Maka nak bagi tahunya bahawasanya musuh tu tak akan pernah berhenti. Tetapi kita di sebalik daripada perancangan musuh, makar yang sentiasa dibuat oleh musuh itu, yang kita sukar untuk menghalangnya, maka lebih baik untuk kita mempersiapkan diri kita. Sebab itulah kalau kita lihat kepada bahkan logo Ikhwan sendiri pun ditulis wa'iddu ditulis, supaya kita bersiap sedia, mempersiapkan sebaik mungkin kelengkapan Islam dari sudut fizikalnya dan juga persiapan diri kita bagi berhadapan dengan musuh. Sebab itulah Tuan Guru pada awal perbincangan Tuan Guru bawakan ayat daripada surah Taubah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khail. Ayat itu. Kerana lepas tu Allah sebut turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Jadi kalimah irhab itulah yang datang dalam surah Taubah itu, yang membawa kepada persiapan. Dan sudah pasti persiapan pertama nak berhadapan dengan musuh ialah wahdah. Sebab itulah pada khatimah buku ini sendiri pun Tuan Guru katakan wa'ad'ul ummah ila wahdah fata'alau nuwajihul Israel wa ahzabiha as-suhyuniyah wal yahudiyah was-salibiyah awalan. Tuan Guru kata pada akhir buku ni kata, ayuhlah umat diseru kepada seluruh umat untuk bersama dengan kesatuan umat. Maka sama-samalah kita memalingkan kita punya senjata, kita punya perhatian kita kepada musuh Israel, Zionis, dan juga segala tentera-tenteranya daripada Yahudinya, Salib dan sebagainya ini. Thumma nuhasibu sunnah wal wahabiyah wal asyairah wal syiah wal ibadiyah hisaban ala ilmiyan hisaban ilmiyan bil adabi ikhtilaf wa nahkum ma bainana bil haqq min dakhil baitina. Tuan Guru kata sangat baik. Dia kata pertama sekali kita palingkan senjata kepada musuh kita yang jelas, kemudian kita sama-sama muhasabah sama ada kita ni sunnah, sunni ke, wahabi ke, asy'ariyah ke, syiah ke, ibadiyah ke, sufiyah tu dengan satu neraca ilmu, hisaban ilmiyan bi adabil ikhtilaf, dengan ada ikhtilaf yang terjaga, dan kita berhukum di antara kita dalam rumah kita. Jangan sampai kita memporak-perandakan rumah kita sehingga membuka kepada pencuri-pencuri di luar sana untuk merompak hasil mahsul umat Islam serta menjarah seluruh tanah Islam sebagaimana yang berlaku sehingga ke hari ini. Sebab itulah saya antara detik-detik yang umat Islam ataupun anak muda perlu kembali ingat balik, perlu cek balik. Sekurang-kurangnya kita sebut dulu, tengok balik kepada bagaimanakah berlakunya kejatuhan Turki Uthmaniyah. Bukan pada 1994 saja, dia berlaku sejak daripada 1916 lagi. Start daripada Thawrah nak turunkan Turki Uthmaniyah 1916 itu membawa kepada 1924, kemudian berlakunya penubuhan Ikhwan Muslimun di Mesir, berlaku sahwah yang baik ketika itu sehingga membawa kepada
seluruh negara-negara Islam walaupun tidak ada khilafah, tetapi di sana adanya ta'ifatun min ummati Rasulillah yang sentiasa membawa kepada kebenaran. Maka sebab itulah para hadirin sekalian juga penonton sekalian, kenapa akhir kepada buku ini banyak tuan guru sebutkan supaya fahamkan kembali siapakah musuh yang sebenar, dan cubalah untuk kita mencari ruang-ruang untuk kita bersatu di atas agama Islam itu sendiri. Takkanlah tak ada ruang langsung untuk kita berbincang di atas dasar ilmiah. Macam inilah kita tolak tepilah tentang Syiah tu katalah, sebab kita konteks Malaysia, pertemuan di antara mazhab di Malaysia ni takkanlah tak ada ruang langsung untuk kita sama-sama berbincang dengan cara yang lebih baik, mencari titik yang lebih dekat untuk kita membawa kepada sebuah kesatuan umat. Sebab itulah bila mana mutakhir ni berlaku pergolakan politik dan negara, sehingga ada cakap-cakap netizen di luar sana kata kita tak perlu ahli politik ni, kata kerana kita sudah ada kerajaan better, dia kata. Dan ini dibawakan bila mana berlakunya peletakan jawatan, kemudian naik balik jadi menteri PM interim dan seumpamanya itu, sehingga mereka mengatakan bahawa ahli politik ini semua bawa rosak. Kena ingat bahawasanya kebaikan yang dibawa oleh siasat Islamiah ini lebih jauh daripada keburukan-keburukan yang sedikit ini tetapi dilihat sebagai besar. Dan perkara sahwah ataupun kebangkitan itu boleh berlaku, dia tak boleh berlaku dengan cara membawa kepada mazhab masing-masing. Tak mungkin. Sebab itu yang boleh mengharmonikan di antara Syiah ke Asy'ariyah ke Sunni ini, siapa dia? Kuasa politik. Yang membawa memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal dahulu pun, kenapa? Kerana kuasa politik dipegang oleh Mu'tazilah ketika itu. Jadi nak ceritanya memang kuasa politik itu yang sangat memainkan peranan. Sebab itulah kata Sayyidina Umar, ada benda yang tak boleh dibawa oleh Quran tetapi dibawa oleh sultan. Ada benda yang Quran maknanya tak boleh sekadar Al-Quran sahaja, perlu ada sultah, perlu ada kekuasaan politik yang membawanya. Maka sebab itulah nak bawa kuasa politik ini dia mesti ada sikap wahid, bersatu, bukan bersatu parti satu, wahid di mana kesatuan itu tasud dan kita memimpin. Bukanlah konsep farriq tasud, bukan konsep pecah perintah. Dan Tuan Guru tekankan lagi dalam ayat ini supaya kita dikata melihat Islam ini dan siasah ini dengan lebih luas lagi. Perkembangan keilmuan, politik, ekonomi, yang mana perkara ini dia kata lebih bahaya lagi berbanding dengan peperangan askariyah, kerana perang askariyah ini dia kata hanya merosakkan kita kata material sahaja. Maknanya nak bagi tahunya, peperangan fizikal ini dia mungkin merosakkan sebuah tempat, tetapi kita pernah lihat kebangkitan Baghdad, walaupun Tatar serang lepas tu pun tetap Islam bangkit balik. Sebab peperangan fizikal ni dia hilang dan dia akan naik balik. Tetapi peperangan ideologi kesannya lebih panjang. Buktinya depan mata kita lah, kita lihat bagaimana perpecahan Khawarij, perpecahan Mu'tazilah, perpecahan Syiah itu sendiri, walaupun sudah makan masa ribuan tahun, tetapi kesannya masih lagi berlaku sampai ke hari ini. Maka sebab itulah di sana adanya asyaddu khatran, ada lagi kita kata bahaya-bahaya yang lebih luas lagi yang perlu umat Islam faham kesemuanya. Alhamdulillah, bila mana baru-baru ni pun kita lihat sepanjang 22 bulan pihak pemerintah pun kita lihat alhamdulillah adanya satu kebangkitan Melayu Islam tanpa mengira fahaman politik bahkan merentasi mazhab lagi. Dan kita harapkan benda itu berlaku dengan lebih baik selepas ini, tetapi mesti dipimpin oleh kepimpinan Islam yang memahami politik dengan cara yang lebih luas lagi. Sebab itulah berbalik kepada soalan Ustaz Muiz tadi, kenapa Tuan Guru kata sedemikian? Kerana dia merupakan persediaan pertama
bagi berhadapan dengan musuh. Kerana musuh tak akan pernah berhenti untuk menewaskan ataupun memerangi Islam, maka cara untuk melawan musuh ini ialah dengan membawa kepada kesatuan umat Islam itu sendiri. Sebagaimana kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, waktu dalam perang Qadisiyah terselana, bila mana peringkat awal tu dilihat umat Islam makin lama makin kurang, makin tak kuat, maka Syekh menghantar surat kepada mereka supaya kembalikan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kembali, na'udu taqwa ila Allah, kembalikan takwa itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata dalam surat tersebut, dia kata kemaksiatan yang kamu lakukan itu lebih aku takuti daripada kemaksiatan musuh. Kerana musuh ni memang dia buat maksiat dah, buat dosa. Jadi lebihnya kita berbanding dengan musuh Allah ini ialah takwa lah. Dan salah satu daripada konsep takwa ialah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Farid. Anda teringat kitab tulisan Syekh Syahid Imam Hassan Al-Banna dalam Usul 20 yang kelima. Dia menyebut secara umumnya kita boleh maksudkan pendapat imam ketua dalam masalah yang tidak dinaskan, mestilah mengikut pandangan amir. Maksudnya ketua. Maksudnya macam yang Ustaz Farid sebut, perbincangan-perbincangan yang bersifat ilmiah ni tidak perlulah sehingga kita menjadikannya perpecahan, bergaduh, berperang, maki hamun. Maka kita sesuaikan dengan apa kita sebut gelanggang dia. Bukannya gelanggangnya dengan maki hamun, bercak belah dan sebagainya. Itu kita kena faham. Benda yang ilmiah kita sesuaikan dengan cara ilmiah. Cuma Tuan Guru sebut macam Ustaz Farid sebut tadi, apa dia? Perbincangan ilmiah itulah dikemudiankan. Yang diutamakan itulah kesatuan umat Islam dalam mencapai objektif yang lebih jelas. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh kemukakan. Cuma soalan yang terakhir pada Ustaz Farid dan mungkin khulasah lah. Kenapa buku yang ni, yang kita baca ni, yang kita bincang selama 4 minggu ni perlu dibaca dan difahami oleh umat Islam, khasnya anak muda penggerak harakat Islamiyah. Mungkin Ustaz Farid boleh buat kesimpulan kalau tak ada soalan. Lepas ni macam mana dengar soalan tu? Macam mana dengar soalan tu ya? Memudahkan kita punya penonton lah. Okey. Alhamdulillah. Ustaz Muiz dan para penonton sekalian, sebenarnya bila saya sendiri dengan tulisan dan juga kuliah-kuliah Tuan Guru ni kita dah ikuti daripada kita sekolah lagi lah. Khususnya saya sendiri bila kita biasa dengan kisah-kisah Tuan Guru almarhum Tuan Guru Ni Aziz, kemudian Tuan Guru Jadi, figura-figura ini merupakan figura umat. Mereka sebenarnya tidak dibataskan dengan parti. Kalau tanya saya sendirilah, maknanya parti tu satu hal dah, parti PAS ni alhamdulillah, tetapi mereka juga menjadi figura ummah, baik yang sudah berlalu sabaqun bil iman, dan juga khasnya masih lagi ada di sini yang kita bincangkan Tuan Guru Presiden. Walaupun sebenarnya kata ulama, mata rajulun walam tamut al mawaqif, pemuda ataupun tokoh itu, rajul itu, dia akan meninggal, dia akan berlalu, tetapi walam tamut al mawaqif, tetapi tidak akan mati pandangan dia, mauqif ilmi dia yang akan sentiasa hidup. Sebab itulah sementara kita melihat perkembangan politik pada hari ini dan figuranya masih lagi hidup sampai ke hari ini, maka sama-samalah anak muda semua mengambil kesempatan yang ada ini untuk kita benar-benar memanfaatkan. Kita sudah ada tokoh dalam bidang dakwah, almarhum Ustaz Ismail Kamus contohnya. Kita ada figura dalam bidang akhlak, dan juga kepada kita kata konsep wahdah ini, almarhum Tuan Guru Harundin. Kita ada figura yang pernah memerintah sebuah negeri Islam, almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Tetapi figura yang kita bincangkan pada hari ini melalui tulisan dia ini merupakan figura politik ummah, bahkan tidak
keteluan saya katakan bahawa beliau merupakan mujtahid mustaqil dalam bidang siasah itu sendiri. Sehingga kan Syekh Mahmud Siam sendiri, hafizahullah ta'ala sendiri pernah mengiktiraf. Dia kata kalau kamu nak tengok, nak ambil fiqh, ambillah fiqh daripada Hadi Awang, dia kata. Kalau kamu nak lihat kepada siasah, ambillah siasah daripada Syekh Abdul Hadi Awang, dia kata. Jadi ceritanya, bila kita baca buku-buku ini, kita akan melihat perkembangan politik semasa itu berlaku dalam keadaan kita masih lagi hidup. Dan kalau kita kembali kepada tulisan-tulisan yang lama Tuan Guru, contohnya tulisan buku Fiqh Sirah. Mana buku Fiqh Sirah? Contohnya kan, saya mengajar buku Fiqh Sirah ni kan. Harakah. Fiqh Harakah semua ni. Sebenarnya thawabitnya masih lagi ada. Maknanya benda yang Tuan Guru bawa ini, dia punya prinsipnya tetap sama. Prinsip tetap sama, tetapi bagaimana Tuan Guru mengadukan di antara prinsip Islam itu sendiri dengan murunah ataupun perkembangan dunia Islam yang laku sampai ke hari ini. Dan khususnya kepada anak-anak muda yang cintakan kepada Islam, maka tak terlambatlah untuk kita sama-sama mengambil manfaat ini untuk melihat Islam itu dengan lebih luas lagi. Dan sejak saya baca buku ini, makin lama kita nak buka ruang dada kita ni lebih luas lagi. Kita rasa lapang. Dalam keadaan kita lapang untuk kita menginsafi betapa ruginya kita bila mana kita memfokuskan kepada perkara yang kecil tanpa melihat kepada benda yang lebih besar lagi. Sedangkan sunnah melihat kepada kepimpinan, melihat kepada kebangkitan Islam ini merupakan satu daripada pesan Nabi SAW. Nabi pesan adalah hadis yang kita baca dalam Arba'un Nawawiyah. Nabi kata, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin." Nabi kata, peganglah kamu akan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi suruh pegang sunnah Nabi dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin bukan tokoh-tokoh ilmuwan sahaja. Mereka merupakan tokoh kepimpinan. Dan bagaimana pentingnya konsep kepimpinan itu, sehingga kan Nabi kata, "Addu alaikum bin nawajid." Peganglah dengan geraham kamu. Jadi Islam itu bukan hanya dilihat pada sudut pengajian kitabnya sahaja, tetapi anak muda semua perlu berani untuk membuka perbincangan yang lebih luas, melihat kepada politik kepimpinan dengan lebih berani lagi, dan cuba menginsafi kerugian-kerugian yang berlaku ini agar kita menjadi salah satu daripada bahagian mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan nak mengembalikan Islam kepada tempat yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang sangat baik dan khulasah yang sangat bermakna untuk kita memiliki buku ni, Al-Islam wa alaqatuhu bil irhab, yang hanya kira-kira ada dalam 90-70 buku surat saja, dan dapat memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kronologi dunia Islam dan juga khilafah Islamiyah berpecah, dan apakah faktor-faktor dia, dan bagaimana yang penting bagaimana untuk kita mengatasi masalah ini, tidak lain tidak bukanlah dengan kesatuan. Seperti mana yang sesi lepas Ustaz Farid pernah menyebut bahawa di akhir kitab ni Tuan Guru dengan murninya, dengan hasrat yang murni menyeru kepada semua umat Islam untuk bersatu di atas wadah yang matlamat yang sama. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sedikit ibrah daripada tulisan Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Dan di hujung-hujung ni Ustaz Farid, kita tengok ramai yang pergi shopping raya dah kot lah. Walaupun PKP ni mungkin lagi shopping raya. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita sedikit perkongsian daripada Ustaz Farid. Sekali lagi saya menyeru tuan-tuan, sila dapatkan buku ni. Saya dapat maklumat juga, ada kata buku ni lambat sikit nak sampai. Memang masalahnya pada pos laju lah, bukan sebab kita tak ada stok. Kalau ada stok kita akan beritahu ada stok, kalau tak ada kita beritahu tak ada lah. Begitulah pesanan daripada penaja lah. Jadi saya rasa itu saja. Ustaz Farid ada ayat takhir ke nak disampaikan? Untuk takhir lah, bagilah sama-sama kita menginsafilah hujung Ramadan ini. Kita melihat kembali kepada matlamat Ramadan ini, akhirnya untuk kita
Aid, untuk kita nak mengembalikan kita kepada fitrah kita yang sebenar. Dan fitrah itu kita bacalah dalam konteks buku ini, fitrah yang kita nak gariskan ialah fitrah kembali kepada kesatuan umat. Memang nak mudah sebut kesatuan ni, tapi nak buat tu payah. Tetapi kalau kita faham kesatuan tu dengan mabadi' yang betul, dengan dawabit yang betul, insya-Allah kesatuan umat itu bukan satu benda yang mustahil. Bahkan sebenarnya di Malaysia ni kita dah lihat ada bibit-bibit tu dah ada dah. Dan kesatuan tu nampaknya ada bila mana kita memegang kuasa. Kita pegang kuasa, dan kuasa itu mampu untuk memurnikan pertemuan di antara umat dan memastikan bahawa kita nuwajih ataupun kita memandang kepada arah yang sama, siapakah musuh kita, apakah fokus kita, dan apakah misi kita yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, sama-samalah kita manfaatkan ruang kita pada hari ini, di hujung Ramadan, hari Jumaat pula, hari hujan pula ni, doalah sama-sama agar kita dileburkan hati kita semua untuk mengembalikan kesatuan umat ini, sama-sama kita membuka jiwa kita untuk mengembalikan fitrah. Kerana seruan Al-Quran, seruan sunnah itu semua seruannya kepada jamaah, kepada kesatuan, dan semua mencela kepada firqah, tafarruq ataupun perpecahan. Jadi sama-sama kita hayati Ramadan ini bukan sekadar menjadi orang yang baik, tetapi memperbaiki masyarakat kita kepada menghayati Islam dengan lebih jelas lagi. Dan saya juga mohon maaf seandainya ulasan saya ini tidak menyeluruh, kerana saya pun ada keterbatasan waktu. InsyaAllah mungkin akan datang kita akan lebih kupas dengan lebih benar lagi, insyaAllah. Dan segala yang kurang itu datang daripada sendiri, dan segala lebih dari Allah SWT. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farid. Terima kasih juga pada yang komen ni, saudara Afiq Farhan, Afiqah Yusri, saudara Fatih Ibrahim, saudara Fikran, saudara Al-Hanif Hassan, ni sahabat baik Ustaz Farid ni, saudara Akil Zakwan, saudara Nazmi Saleh. Terima kasih pada semua. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin nafsi yang baik daripada Allah, ilmu dan kuantum daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.